إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي الإندونيسي رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخه وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفائحهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang mana ada kita ni? Muka berapa? Muka 9 baris yang ke berapa? Ni di bawah atas turun. Kena 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ni di dan seperti mendengar perkakas permainan. Itu dah. Yo asal musnad royak cara nak syukur pendengar hak Tuhan beri kita. Dia kata bermula mensyukurkan pendengar tu cara nak terima kasih ke Tuhan hak juri sifat pendengar bubuh di telinga kita ni. Dengan sifat tu kita boleh dengar moga tu moga ni. Maka cara nak syukur ke dia, terima kasih ke dia untuk berkekalan lagi nikmat tu duduk di kita. Satunya musnad kata memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Kita dengar perkara yang dilarang oleh Allah untuk mendengarnya. Misal tu seperti mengupak. Dan mengadu-ngadu kita hurai dah baik dah. Dan segala perkataan yang tiada baik. Itu seperti bid'ah
dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia. Kaitnya jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Tu kita dah ambil belakang dah tu. Dah ambil belakang dah. Dan seperti situ dah. Atau pada seperti mengupat. Atau pada seperti mengupat. Jadi nak misal lagi ni, benda mendengar perkara yang dilarang. Dan seperti mendengar oleh engkau, seperti engkau mendengar perkakas. Jadi suara yang hasil daripada perkakas. Moga dikakas tu kita nak dengar tak leh, ia bukan benda yang bersuara. Hak mendengarnya, yakni mendengar akan suara yang hasil daripada perkakas. Tu maknanya. Perkakah tu gapo? Bahasa kita alat. Alat tu lah perkakah. Kakah tu alat dah. Cuma kita duk masyhur dengan bahasa Arab alat. Padahal alat tu bahasa Arab, bahasa Melayu gapo? Kakah. Perkakas. Alat kakah. Kadang-kadang kecek lagu tu. Ya betul, ini tafsir mari lagu tu. Jadi seperti mendengar akan suara yang hasil daripada alat permainan. Alat permainan, alat permainan. Tengok kecek-kecek pe. Itu dia. Perkakah mana? Sifat kepada perkakah. Kita mendengar akan perkakah yang diharamkan. Yang diharamkan. Jadi diharamkan mendengar suaranya. Maknanya gitu. Diharamkan, jadi diharamkan mendengar suaranya. Haram kita pergi dengar suara yang hasil dari perkakah benda tu. Tu haram. Lepas tu musannaf misal adalah ni. Ni kita nak kira tadi ni. Misalnya gapo? Perkakah permainan yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kata seperti serunai. Sunah serunai. Tu serunai yakni diguna untuk meniup. Tu tiup lah tu. Kalau sunah macam-macam sunah lah. Seperti serunai yakni diguna untuk meniup. Dan gendang diguna untuk pukul. Tu alat diguna untuk pukul. Kena kada baik lagu tu. Kerana gendang ni ia umum sangat. Ia banyak jenis pula dalam Arab sendiri. Geneh lu orang panggil gapo. Dub tu gapo. Kalau kita kira tu kubah tu gapo. Yang ada besar atau macam-macam jenis pula. Tu dia. Tu gendang sendiri. Bahasa Melayu kita ambil so ya gendang. Apakah geneh? Tu dipukul. Tu. Maka musannaf kita kata haram kita dengar geneh-geneh lagu tu. Tu. Maka sini berhajat kepada tafsir lah. Berhajat kepada kita kena hurai tentang pendapat ulama pada masalah. Lepas tu musannaf kita duduk di atas. Siapa dia duduk atas lik mana waktu dia. Dan kita nak turut dia ke nak turut siapa? Tu kira. Sebenarnya musannaf kita ni duduk di pihak jumhur dah ni. Kebanyakan dah yang mengatakan haram. Tu. Dia kena kata gini, betul serunai dan gendang tu kata. Betul ni, betul gendang tu tulis lagu ya ni. Tulis tu. Berkhilaf ulama pada hukum mendengarkan suara-suara yang hasil daripada gendang dan lain-lainnya daripada
segala alat permainan. Atas dua pendapat. Pertama, ulama yang mengharamkan mendengar suara-suara tersebut dengan cara mutlak. Inilah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan selepas mereka itu. Keduanya, mereka yang berpendapat bahawa harus mendengarkan dia dengan syarat bahawa bukanlah suara itu berlaku pada tempat maksiat dan suara itu tidak melalaikan daripada mengingat Allah. Kalau membawa kepada lalai dan luput perkara-perkara yang wajib, maka haram mendengarkan dia. Kalau suara itu membangkit jiwanya untuk ingat akan Allah, maka harus mendengarkan. Maka kedua pendapat ini masing-masing ada dalil yang kuat untuk menyokong pendapatnya. Maka
musannaf kita bersikap dengan pendapat yang terlebih ihtiyat dan terlebih warak, iaitu diharamkan dengan mutlak. Itu dia. Tu. Kalau kita takut, bila kita dengar, siap laku kawan tak leh orang panggil tak leh menentu juga diri sendiri. Dengar dia tak ada reti isi kandungnya pula mendecak mai. Padahal isi tu membawa kepada ingat kepada Tuhan, tetapi kita aja ni tak reti ni, kadang-kadang decak kepala. Decak kaki dia denyuk gitu je. Yang membawa kepada ingat ke Tuhan, kau bertambah lalai daripada Tuhan. Maka hak tu tak dibenar. Tak dibenar. Apatah lagi kadang-kadang guna geduk banyak doa siapa kepada tak ada reti isi apa di mula lagi. Maka mana jalan untuk nak ingat ke Tuhannya? Hak tu kau jauh lagi. Maka pendapat yang cuma maknanya kalau tok kita orang dulu-dulu, orang tua kita, syekh-syekh kita dulu cedak apa semua, mereka tak ada galak benda ni dimula. Sebab gapo? Sebab dia mulanya orang Melayu kita ni dia guna benda tu kot lain. Tengok jalan ni dia. Jalan ni berdikir, jalan ni galak, suka bermain dengan benda hak tak pakai kerja, benda maksiat saja dulu. Gena-gena ni benda maksiat saja. Mok yung lah. Tu macam-macam. Dengan mok yung, dengan menora, macam-macam mari dengan benda tu. Dengan rupa gena tu. Berdikir. Ni timur semula pula, dikir barat. Pakai timur klik semula. Wabulai tak wabulai. Tu je lah berlaku. Aku membawa kepada lalai daripada Tuhan. Tu. Atas dasar budaya tu bangkit balik semula. Orang tua duk pelisuh dah. Orang lah ni jahiliyah klik semula. Pakai hidup klik semula. Maka tak ada arah lah benda tu. Benda tu haram. Haram. Maka musannaf kita dia pilih kot ni. Dia kata haram seperti sunat. Maka kalau kita tilik kepada ulama-ulama di Yaman tu, ada yang guna gena untuk masuk dalam qasidah-qasidah, tapi kalau kita dengar gena demo tu, kita kata membawa kepada bersemangat untuk bekerja agama, bersemangat untuk ibadat, bersemangat mengingati Allah Ta'ala. Maka tak apa kalau dia nak pilih kot jalan ni pendapat tu. Nak apa kata berselisih yang ada antara ulama tentang benda ni. Kalau kita nak dengar juga, kita kena cek diri kita sendiri. Apatah lagi kalau kita rasa tak yakin aku, baik tak usah dengar dulu lagi. Baik dengar Quran. Tu. Baik dengar Quran ni tak ada tipu. Tak ada tipu. Tu. Ada bersalawat hingga lagi ya salli wa sallim. Gitu salawat. Lagi ke salawat tu hingga juga. Tu kalau nak dengar qasidah juga dengar salawat-salawat tu ya. Nak dengar jenis bergena-gena ni. Tu. Kadang-kadang kalau kita dengar hak lain tu kena terhenti daripada kita, kena faham isi kandungnya dia kata. Bukan semata nampak dia mau dengar, kita dengar kata dah. Tu dia. Tu jaga sudah. Kalau gitu kata musannaf rahim dalil masing-masing panjang-panjang, sore-sore tutup pendapat. Mazhab Hambali pakai haram mutlak. Hambali ni Hambali Ahmad bin Hanbal di mazhab dia pakai syadid lah dah. Haram mutlak. Mazhab kita Syafi'i itu jumhur tu haram. Tapi ada juga sebahagian. Kalau kita pilih pada Hanafi kata haram dengan syarat sikit. Ni tak ada kira masalah gena hak nu pakai itisna dulu lagi, gena perang tu tak apa. Gena untuk nak perang, untuk membangkit semangat peperangan. Gena untuk hari raya, untuk sambut tetamu. Hak tu pakai demo peluah, boleh dulu lagi. Hak tu. Gena-gena jenis tu. Tu. Lepas tu gena apa lagi? Gena masalah
Perang Gendek poso. Tu ada di Arak-arak ni. Kalau apa nama dak bergerak orang makan sahur tu dung 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 dung. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Kalau kita tu nak pergi soleh dulu kak. Tu. Tu boleh poso tu kak. Nak makan sahur tu dia ada orang katak kena dah. Ada lacang wak dia ada dung 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 dia ada cara dia. Orang tak biasa nak kata tak leh lah. Lakat lagu tu. Ada. Maka jenis tu maka tak apa. Tak apa lagu tu. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka seperti mendengar akan pekakah permainan ni dengan lagu Sek Loso bakal tak ada kecek lah. Waktu tu dengan body slang tu tak ada kecek lah. Waktu harai di mula lagi. Dia mau duk berkhilaf betul benda hak tu maksiat dulu lagi dah. Isi-isi pun dah harap pergi kot nus mata kot ngorak kot jenis tu. Jenis ngorak, jenis mengaju jenis tu. Jenis okhak lalu belakang tu. Hak tu tak boleh dulu lagi dah. Baik kita kena bukti dah, patai dah, patut padai dah. Tu boleh patai dah benda tu. Benda lepas mari tak apalah istighfar tu, taubat dengan dia. Kau depan lagi pun. Ni tak dengar lagu tidur tak menyerah. Jenis tu. Ada juga. Kena duk rapat linga sama. Kena duk bobo sumak linga sama. Untuk nak menyerah molek. Jenis tu. Takut mati dalam hati. Pergi nak kata. Pergi nak jamin. Pergi nak sanggup. Mati dalam keadaan maksiat lagu tu. Itu dia. Dan seperti mendengar pekakah permainan yang diharamkan mendengarnya. Seperti serunai dan gendang. Lepas tu Musannif kata, dan jangan engkau tertipu. Jangan tertipu. Apa makna jangan tertipu? Jadi jangan cenderung hati kata boleh. Jangan engkau cenderung hati kata harus. Atau tipu dah tu. Ini pendapat dia. Mu jangan tertipu. Jadi kerahlah dia. Jangan engkau tertipu. Jangan engkau cenderung hati kata harus. Jangan wasa hati. Harus bakali. Jangan tertipu. Jangan tertipu disebabkan mereka. Mereka ni buat orang biasa. Mereka ni ulama. Jangan tertipu disebabkan mereka. Ini ulama-ulama. Yang menghalalkan. Yang membolehkan. Yang mengharuskan. Akan mendengar umpama serunai itu. Mendengar umpama suara-suara sunai itu. Dia kata jangan tertipu. Kalau begitu pendapat harga tak boleh. Saduk jadi tertipu sangatlah. Saduk cenderung hati kata boleh lah. Duk kata yang ni. Duk kata harai lah molek. Itu dia. Tu orang panggil dia pilih jalan tercumak. Cumak sekali. Moga dia berkhilaf. Moga dia benda tu duk khilaf. Khilaf kata boleh ke tak boleh. Maka kalau kita duk boleh tak boleh, maka kita terlebih selamat. Maknanya kita terlebih cuma. Supaya dia mengata, benda ni boleh makan. Setengah orang kata lagi tak boleh makan. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Kita tak makan tu cuma. Tu. Kalau tak makan, tak jatuh mana-mana. Tapi kalau makan, boleh sebelah ya. Sebelah orang kata boleh ya. Tu. Sebelah orang kata boleh ya. Orang kata tak boleh, kita tak selamat. Tapi kalau kita tak makan, selamat dua-dua. Lek kata tak boleh, selamat. Lek kata boleh pun, selamat kita. Moga kita tak makan. Tu. Yalah. Kalau gitu, kita lebih selamat jalan ni. Tu dia. Kalau dengan qasidah sekalipun, pilihlah qasidah berbentuk salawat-salawat gitu je. Tetap isi kandungan yang berbentuk membawa kita ingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ingat mati, ingat sakit, ingat mati. Tapi kepala duk denyut. Kaki dia berdetak. Duk denyut. Ingat mati pun. Waktu kau ingat tu, waktu kau lupa mati. Bukan kau ingat mati. Ingat sakit, ingat waktu sulit apa. Tu. Lepas tu mari
Decok. Astaghfirullahalazim. Istighfar tu tu. Awak masih ada kau istighfar di belakang. Lepas tu ingat mati pula dah. Lepas tu mati teka semua. Teka duk decok. Lagu tu kan ada buku dalam diskotek pun lagu tu. Ingat mati tu. Masuk dengan genai ke apa, decok molek tu. Tu. Ya bukan ingat mati semua ti. Dia cuba kita dengar. Kita ingat mati dari mana? Kalau kita dengar isi ingat mati. Isi sedap. Isi dia tu. Kalau tak masuk genai-genai tu. Masuk isi dia tu boleh buat aktibar. Tu. Tapi ni tak masuk dengan tu. Tak boleh juga. Tak boleh juga kalau kita melalai. Kita melalai daripada ingat Allah Ta'ala. Walaupun orang bawa tu jadi wali sekali pun. Tu wali tu. Orang bawa tu. Wali bank. Tu wali. Bukan kata orang biasa. Tupung. Tupung. Tak lewat tu pun. Jaga-jagalah. Kita orang ngaji dah. Tu dia. Mereka yang menghalalkan sampai tutup buku rumah kita ni tak timbul benda tu macam ni juga. Takut ditukar. Takut pergi masuk waktu bakit semula hak nu. Hak ada pelisuh dah dulu nu. Jenis nu. Jenis berdikir tu takut bakit semula pula. Yang moga nampak boleh ni hak nu pun hidup klik. Lalu tu baik kalau kita tak buat dulu pakai pelisuh dulu. Sama ke hak asal hak jahiliyah tu pun pakai pelisuh hak dikir-dikir. Tu kita ya cuma kot tu. Tu habis itu. Sebab tu kena jagalah tok dalai tak sebenar. Tak sebenar dah. Sebab tu kita duk dalai ni jangan soal kata kita tak masuklah benda tu. Ihtiram kepada tok dalai. Kalau nak mai juga di luar. Nak gene, nak qasidah, nak belegeng gedegeng ke. Tu. Kita dulu nak pergi Yaman dulu pun, pergi masuk temu untuk Ui Saleh. Apa? Nak pergi ngaji Yaman ni. Alah. Kita baik. Tak apa. Molek. Tapi dia kata aku pesan sikit. Dia kata pesan. Mungkin ngaji ya. Jangan buang masa. Jangan dak buang masa. Jangan dak main gitu kita. Aku tak kenal tu. Lagi buang masa. Lagi mana? Pagi pun bergedung. Tengah hari pun bergedung. Petang pun gedung. Pagi pun qasidah, tengah hari pun qasidah, petang pun qasidah. Masa mana nak mengaji? Dia tak kenal tak? Dia tak kenal. Mungkin ngaji. Cari Syekh Hadrami mana? Pergi Hadrami. Dia tengah di Syekh Hadrami. Dia kata. Tapi aku tak kenal dia. Dia gedung. Ada setengah-setengah tempat kat Malaysia je kan. Hafiz ni. Duduk dengan qasidah ya. Jadi habis masa dengan benda tu pun tak comel pula. Habis masa dengan benda tu semata-mata. Kita kena habis dengan mengapa, dengan telo'ong, dengan baca gini. Biar ada satu bahagian masa sajalah. Tu. Dah. Habis ni duduk dengan qasidah ya. Ponok tu stay duduk dengan qasidah misalnya. Duduk belajar qasidah ya. Tak boleh. Sia-sia masa. Tu murid nak. Habis itu Syainuddin Al-Banjari ya jenis qasidah kan. Lepas tu dia masuk di Pondok Sik dulu. Dia pergi daurah kitab. Supaya dia mari dalam dulu punya daurah kitab. Dia masuk di Pondok Sik tu mula dia nak make genai masuk dah. Tu dia kata sini tak boleh. Dia kata sini tak boleh. Sini tak benar. Di sini. Kerana masyarakat sini tu je masyhur ya timur dengan tak ada guna benda ni dah. Dia kata sini tak benar. Maka channel dia pun tak ada buat dak qasidah tu ngajar orang. Sini dalam yang mari dalam dulu punya tak ada jenis tu. Channel ni pun duduk lama kat dulu. Berbulan-bulan kat sini. Buat daurah kitab apa sini. Syainuddin Al-Banjari.
Maka itiram ke tempat tuai tempat mula bersin itu pun tak benar dah. Turut untuk dalah gitu pun. Bapa-bapa kita ini pun lagu tu juga. Maka kita kena jagalah hak tu. Jaga. Tapi ada tu pakit duk kata puyuk gitu. Ya kata puyuk buat ngapa mati alfiyah. Dalam kawasan tu dia gitu kata puyuk kata ting tu. Jenis tu kok dalam dulu. Tu habis itu kata musannif rahimahullah taala sebab apa jangan engkau tertipu, ini ilat kepada jangan, ilat pada larang, ilat kepada jangan engkau tertipu tu. Jangan cenderung hati kata boleh lagu tu kerana perkataan mereka yang menghalang tu. Kerana bermula perkataan, maksud perkataan ni pendapat lah. Kerana perkataannya, jadi pendapat mereka yang menghalalkan tu, bermula perkataan tu menyalahi ia perkataan tu, menyalahi, bergadah, bercanggah, ia perkataan tu menyalahi akan Quran. Jadi akan zahir ayat Quran. Tu zahir lah. Kalau zahir, kalau apa nama? Kalau hakikatnya Quran larang dah tak ada khilaf ulama. Kalau soreh, kalau tegas-tegas Quran kata kamu jangan berpukul geduk masalah. Pukul genap. Kalau Quran soreh-soreh larang, hak tu tak ada siapa dia khilaf. Tapi Quran betul-betul pun tak ada juga ayat melarang betul-betul. Cuma beberapa ayat tu mafhum. Menyalahi akan Quran. Jadi akan mafhum daripada zahir ayat Quran. Menyalahi akan mafhum daripada zahir ayat Quran. Kena buat gitu. Tu. Tulis itu pada ayat Quran. Tu. Kerana mafhum daripada beberapa ayat Quran melarang kita lalai daripada Allah dan kerja perkara yang melalaikan. Tu je. Tu. Ada banyak ayat-ayat yang larang kita tu lalai. Lahwal hadis. Ada ayat Quran banyak lahwun tu. Tu walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman, orang yang paling daripada benda sia-sia. Maka pendapat ulama yang mengharam ni, dia kira kata benda ni sia-sia ni. Benda ni melalaikan. Maka kita faham daripada pendapat tu, bukan diri genai tu haram. Diri benda tak ada potok gila, tak ada masalah. Tapi hak haramnya, haram betul kita guna suara dia tu. Tu sehingga pendapat dalam mazhab, kalau kita jual genai lapis tu tak sah kelak, kerana masalah benda maksiat. Jual genai, jual kita, jual lapis tu. Ada setengah pendapat wajib kena pukul, kena hancur, kena membinasakan benda tu. Ada setengah pendapat ulama. Tu. Tak sah kerana masalah alat maksiat. Alat yang menimbulkan maksiat. Tu berarti ilat duk di maksiat tu. Ilat duk di maksiat tu. Tu. Habis itu. Dan hadis dan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada hadis. Ada hadis juga. Tapi dalam keadaan itu pun hadis yang membenar mengharus pun ada juga di sisi pendapat ulama yang mengharus tu. Tapi musannaf kita bersikap tegah atas pendapat pendirian ni. Yang kata jangan tertipu. Tengok yang kemah yang besar kita. Mengenai tertipu lah. Sebab tu kalau kita tak kenal khilaf tu, kita kok mana? Apa nampak Abi Umar duk dengar? Pula dah. Tu tertipu dah tu kan. Jangan gitu. Kau dulu. Demo lagu mana, kita lagu mana. Demo dengar gapo, kita dengar gapo.
Tu dengar demo lagu mana dalam Mustafa pun tak ada pakal, gena-gena bila dalam masjid. Ketika maulud ke apa-apa. Ia baca selawat gitu ya, cuma dalam majlis yang tertentu, dalam bilik, dalam rumah, dalam atas utuh gitu. Ada juga mari. Tu dia. Habis itu, maka kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, maka lazimkan olehmu. Lazim olehmu. Apa makna lazim olehmu? Yani wajiblah atas diri kamu. Mewajiblah atas diri kamu. Melazimkan olehmu. Mewajiblah atas diri kamu. Lazimkan olehmu, yakni wajib atas diri kamu memelihara, menjaga pendengar engkau. Kena pelihara pendengar engkau. Tu pendengar, sifat pendengar yang ada pada telinga engkau tu. Mungkin kena jaga molek. Jaga molek. Sebab nikmat tu je dua tu je, dua lubang tu je. Dia rusak tu rusak. Syurga pun lubang tu, neraka pun lubang tu. Maka lazimkan olehmu memeliharakan pendengar engkau. Memelihara takluk kepada memelihara. Pelihara daripada perkataan. Tengok kecil. Daripada perkataan, daripada mendengar perkataan. Moga perkataan tu habuan mula. Hak ni telinganya kena pelihara daripada dengar. Lazim olehmu memeliharakan pendengar engkau. Memelihara daripada mendengar perkataan, cakapan yang keji. Yang keji, yang diharamkan oleh Allah. Yang keji, yang haram. Cakapan yang keji. Kecek keji. Kecek capung. Kecek kau tak molek. Tu masuk depan belakang, masuk belakang tu sama ada mengupak tu pun masuk dalam perkataan yang keji. Tu kena jaga juga. Perkataan yang keji. Dan yang sia-sia atau kepada yang keji tu. Perkataan yang sia-sia. Ia bukan keji, tapi sia-sia. Apa makna sia-sia? Yakni yang tidak ada padanya, yang tiada padanya pahala atau dosa. Yang tiada padanya pahala atau dosa. Dan tiada padanya mudarat dan manfaat. Tak ada mudarat pun tak ada, manfaat pun tak ada. Dengan duk buah kata. Buah. Mari buah lagi. Buah rumah. Tu lagu mana? Buah burung. Burung lagu mana lah ni? Buah kebong. Kebong lagu mana lah ni? Berdosa tak tu? Tak berdosa apa? Dengan kecap biasa. Manfaat ke tak? Tak boleh pahala pun. Sia-sia. Hak tu pun comelnya engkau kena jaga juga. Tak usah dengar banyak lah. Kadang-kadang kaca juga hak sia-sia ni. Buat jadi kacanya. Hak dia nak ngaji molek-molek. Wasa habis semangat ngaji berat. Nak kerja pula. Tu kira dengar banyak tu. Sebab tu tidur kat ponok ni comel ya, tidur sore-sore kat ponok. Jangan duduk dua. Kerana pengaruh besar juga kecek ni. Bila nak tidur ya kecek dulu. Lain pada saya hak jenis besing jenis sama mengaji ni hengkau lagi lah. Tu sama-sama mengaji ni. Ni kadang-kadang kita ngaji saya kita tak lagu mana. Bila tidur sekali bila nak buat nak menyerah tu. Kecek ni. Kawan rasa malah tu. Ngaji. Ayuh. Tak boleh pergi kot ni kawan ni masa ni. Otak tahu kot ni. Masa nak mula nego pula. Mu molek dah mengaji, mu boleh mengaji. Ya sedap. Jauhi semangat kita dapat rupa dianya. Tapi hakikat dah. Jadi kita kurang semangat betul. Mengaji mengenam sungguh, mu boleh ngaji kawan. Rasa tak lagi dah. Mana kerja pula. Umur kau banyak dah. Masa nak bining pula. Tu dia. Kacau habis. Sebab tu je mudarat dia banyak. Telinga kita. Allah Akbar. Tu dah. Kerana apa? Mereka akan sebab
Kerana mereka yang menuntut dengar itu, ini ilat kepada kata lazim memelihara. Mewajib engkau kena pelihara jaga. Tak molek tempat mana ilat, tempat mana maklum tak molek. Jangan duk rasa mudah-mudah. Tengok yang rasa mudah. Kita ni sampai masa mari pening. Ada dah kita dah dengar marai. Tu. Dengar marai. Ya baca ya tu subiannya. Rojak domeh punya ditukar takik. Tu. Kin dobek. Dobek kita tak amati. Dia rasa mudah. Tu. Dengan dia. Lama duk musim dia. Dengan dia. Susuk. Tak atas tempat tu juga. Tu dia. Tu berarti nampak mudah pun yang ni. Kita jauh pun. Siapa masa mari. Maka lazim olehmu memelihara mendengar engkau daripada perkataan yang keji dan sia-sia. Kerana apa lazim? Kerana mereka yang menuntut dengar. Mereka yang menuntut dengar. Apa menuntut dengar? Mereka yang tumpang dengar. Tumpang dengar. Kawan tak ada kecek li. Kawan tumpang dengar je. Tu orang panggil menuntut dengar. Mereka yang tumpang dengar, menumpang dengar. Tumpang dengar kata, menurut kecek gapo kawan tumpang dengar tu. Mereka yang menumpang dengar ni khabar. Mereka tu mubtada, bersekutu tu khabar. Kerana bermula mereka yang menuntut dengar, menumpang dengar ni berkongsi, bersekutu ia mereka tu yang menuntut dengar tu. Bersekutu, berkongsi, bersyarikat, bersepakat. Jadi bersekutu juga. Bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Tu dia. Kalau tak kena. Baca tak kena. Bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Tu sikat tu baca. Tu. Silap jalan nak kita takluk berkata-kata pada dosa. Tak kena. Bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Ia berkongsi juga dengan orang yang bercakap sendiri. Orang yang tumpang dengar pun berkongsi juga dengan orang yang kecek. Dengan mereka yang berkata. Berkongsi ke mana? Bersekutu pada dosa. Bersekutu pada dosa. Pada pihak mendapat dosa. Tu pada dosa. Jadi pada pihak mendapat dosa, takluk kepada bersekutu tu. Sama-sama dapat dosa juga. Bukan orang kecek saja dapat dosanya. Orang tumpang dengar pun dosa. Kawan tak sekecek pun. Saya mengupak nak dengar demo ya. Nak dengar demo je. Dengar apa? Tak saya kata apa. Demo kecek pergi kawan dengar ya. Supaya. Kalau habu itu benda yang maksiat. Yang mengupat dan sebagainya. Berdosa juga. Ni kalau sekiranya perkataan tu berdosa, tapi kalau perkataan sia-sia, maka berkongsilah pada sia-sia dia. Tu yang pada dosa, tulis pada dosa tu. Yakni ini jika perkataan itu berdosa. Tu dia. Tu. Dan jika perkataan itu sia-sia, maka bersekutu ia pada sia-sia dan rugi masa. Tu ya kosi juga kok saja. Orang panggil kok sia-sia rugi masa. Dia tu pun duk buah kebun ham nego. Rugi masa. Kita pun turut rugi masa. Baik ambil masa buat menggolai. 5 minit pun buat ngapa. 5 minit pun buat baca Quran. Tu. Tengok tu. Jenis tu. Ulama ni dia ada masa dia berharga.
Tok guru ni masa tok dala tu tok bapa duk cerita, duk dengan Quran. Duk dengan Quran. Tu duk atas rumah dia baca Quran. Lepas tu orang naik mari temu nak ada orang Malaysia mari, 2 3 4 orang rubungan mari nak mari ziarah tok dalam ada masa tu. Naik mari tu nak ziarah lah. Nak ziarah. Lepas tu naik atas rumah dia duk baca Quran. Lepas tu dia tengok. Ada apa ni? Ada gapo? Ada hajat gapo? Lepas tu dia mau kata, "Dak apa? Tak ada hajat apa li apa? Mari nak ziarah apa ya?" Tak ada hajat gapo li? Mari nak ziarah apa ya? Mari nak tanya khabar. Mari nak ziarah apa ya? Dia kata, kalau kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran pula. Tengok, mu nak tengok. Mu nak mari ziarah je ke? Nak mari ziarah je. Tengok. Aku duduk dengung kawan tu, duduk tengok tu dalam baca Quran. Turun pergi. Kalau ada hajat, ya tunai hajat. Bapa ada hajat sikit ni nak minta tolong gini ni. Sudah hajat, dia baca Quran. Ni kata, tak ada apa li apa, tak ada hajat apa li. Mari nak ziarah apa je. Tak apa. Mula baca Quran. Mula baca Quran. Lepas tu dia mau duduk tengok. Moga hendak hajat demo nak mari ziarah je. Tak ada hajat gapo lebih pada tu. Maka hasil dah hajat dia tak ada apa lah. Tengok dia. Sepatah dua tak ada dah. Tok dala tu dia duduk dengan kebaikan. Habis Quran, selawat. Selawat lepas tu orang baca. Habis baca selawat tu baca pula ulang. Dia daripada awal sampai akhir lepas tu orang ulang pula. Jadi bapa kata nampak ni bukan ya puan kita baca dah habis serap tu. Aduh, bila nak habis. Habis tu lega. Akhir-akhir tu ring bercepat. Kau cepat. Sudah. Lega. Malahlah. Tapi dia dah habis serap baca pula. Jadi seolah tak daging darah dia. Sepemakan dia. Kelazatan dia. Ya lagu tu. Bukan kata habis tu puas lah tak. Dah habis. Habis hak ni Quran pula. Habis Quran boleh 2 3 4 muka. Salawat. Habis salawat tu salawat pula. Dak baca hak tu atas kuda dia pun dak ulang-ulang hak tu. Tu keberkatan duduk di situ. Istiqamah dia dengan Tuhan. Ya masa-masa dia tak sia-sia sungguh. Tak sia sungguh. Kita ni Allah sia-sia. Masuk le kubur pun duk kecek buah lagi. Kita. Masuk kubur nak pergi atas manyak pun padahal gizek roh kubur dan pergi tinggal manyak tu untuk nak ingat mati. Tapi bila-bila dia mau nak tanah tu, buah lagi. Baik dia baca kulhu, tengok ayat dia sebut dalam kitab taklim alat dia. Baik kita pakai baca kulhu, bila-bila tunggu dia mau nak tanah tu, kulhu hadiah kepada banyak, pada duk hipung, buat geruk duk buah tu. Ni untuk pakai lagu tu. Untuk pakai lagu tu lah. Baba kita ada mau suruh baca talqin. Kita dak. Buah lu. Dia tak ada manfaat. Ni salah satu kena tukar ubah suasana tu. Ubah suasana tu le kampung. Ni buah sedap dengar. Tu. Mung pula mak esok mak. Tu. Hari ni pak lagi dah mak. Esok mung pula mak. Apa kat buah suka je. Hari malam ni pak mak mung tidur dengan Allah mak. Pak mak mati ke. Hari malam ni. Nah. Pak mak hidup dengan mu malam ni. Hai mung ngapak dengan yo. La ilaha illallah. Sesungguhnya pakai jadi buah. Kematian itu tak mengingati kepada akhirat dah. Tu kita duduk di kubur tu kita tak ingat kita bila pula dah haula ni. Tu kita bila pula kita bersiap dak lagi ni. Kalau pang sini pang, kalau tak pang tu dia pergi ingat hak tu. Habis itu maka bersekutu pada dosa, pada pihak mendapat dosa. Bersekutu dengan mereka yang berkata-kata ia akan perkataan yang haram itu.
Perkataan tu maf'ul bagi berkata-kata. Pada dosa tu takluk kepada bersekutu. Jaga. Kerana mereka yang menuntut dengar, orang yang tumpang dengar tu, bersekutu ia orang yang menuntut dengar tu, bersekutu dengan mereka yang berkata-kata akan perkara yang haram tu. Orang yang berkata-kata akan perkataan yang haram tu, kita orang yang tumpang dengar pun sekutu juga. Sekutu pada mana? Pada dosa. Pada pihak mendapat akan dosa. Faham tak tu? Faham tak? Ya kau molek. Tanda we molek. Ni kitab ni mula ngajak ke kampung. Ngajak ke kampung. Kitab penawar bagi hati ni. Boleh kita buat muzakarah ngajak ke kampung dah. Tapi ngajar pun kena tanda. Sebab kalau tak tanda tu perlu basah lah. Muka tak biasa ni. Dia ada dobik tepi tu, dia mau tak sia-sia. Dia mau tak rugi. Sentiasa support ada saya duk bisik tepi telinga. Tu support orang duk bisik. Habis 10 tahun pun puasa. Holy duk ada lagi tepi telinga dia. Dia dengar, dia baca pak puasa support ada suara bisik lagi. Tu pekdah dobik. Pekdah dobik. Sepatutnya kita duk dobik hak tu pergi solat lah. Dobik. Bila kita baca dobik tu, rasa sepuluh telinga kita duk dengar suara dia duk bisik. Duk bisik royak gitu gini. Okay. Sebab tu cara tulis sebab Imam Malik pesan tu comel benar. Ikat akal ilmu kita yang liar dengan tali pengikat yang sangat kukuh. Habis. Kata musannif rahimahullah, itu nisbah kepada orang yang dengar perkataan yang haram. Dan lagi pula, ini nisbah kepada orang yang dengar perkataan sia-sia, boleh apa? Kalau orang dengar perkataan haram, orang dengar pun kosi gatik, dapat dosa. Dan lagi pula, bahwasanya ini atap kepada mereka yang menuntut. Dan kerana, tapi nisbah kepada yang sia-sia lah. Nisbah kepada perkataan yang sia-sia. Dan lagi pula bahwasanya Damarishad, bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia, mendengar akan perkataan yang sia-sia tu, selain daripada rugi masa dan berkongsi pada sia-sia, mendengar akan perkataan yang sia-sia. Apa yang sia-sia saat ni? Yang tidak ada faedah di akhirat. Tak ada pahala di akhirat. Itu sia-sia. Maka dengar perkataan sia-sia dan keji itu atau kepada sia-sia. Dia ilah juga jadi goma dua tu lah. Nampak tu? Ilah masuk dua. Dan mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Mendatangkan. Apa mendatangkan? Menjadi sebab. Menjadi punca. Menimbul, itu mendatang. Menimbul, menjadi sebab, menjadi punca waswah di dalam hati. Mendatangkan waswah, menimbulkan waswah. Mendatang ke dalam hati kita. Apa makna mendatangkan waswah? Waswah yakni sifat yang mengganggukan jiwa kita. Sifat yang mengganggukan jiwa kita dan hati kita. Maka apabila datang was-was dan pikiran yang kacau, nescaya hati kita tidak khusyuk dan tidak tenang. Tidak khusyuk dan tidak tenang. Dia serabut. Kau dengar banyak, kau serabut. Dia duduk kecek rumah demo ya. Serabut apa kita? Mikir banyak siapa kita. Dia mau duduk sorak nak menego. Tak jadi ngaji siapa kita. Masa nak menego kata. Dia mau sorak nak bini. Sebab tu tak boleh dengar banyak bab bini.
Kita tu pakai ni seduk kecek banyak. Wasa nak bening dah weh, wasa nak bening dah weh. Wasa dalam hati, bukan wasa kok mula. Wasa dalam hati. Kan ada wasa kok mulut, weh apa kok orangnya. Wasa nak bening ada kecek banyak apa. Ni dak kadang-kadang dia tak selesai lagi, dia kecek saja ya. Nak nampak kata dia jatuh weh. Nampak kata kawan barang hidup weh. Nampak rupa tu je. Masa nak bening tu. Masa nak bening tu. Masa 2, 3, 4 kali. Dia mula dengan dia pun masa hati. Akhirnya kacau dah. Was-was timur mari. Siap lah aku nak mengaji dah lagi ni. Sayang gila ke tak? Tu. Sayang Allah klik rumah kau ni. Sayang anak dia wadah. Tu. Udak lagi. Tu. Was-was mari. Berarti dengar benda tu. Cuba tengok. Tu hal benda sia-sia. Kalau benda keji kau sangat lagi. Hak keji ni pakai khoyalai selalu dah. Ngaji benda, dengar benda karut, benda ngarut pakai khoyal. Dalam semaya, teka ibadat, teka mengaji. Tu kacau was-was dalam hati kita. Mudarat saja. Mudarat saja. Sebab tu Facebook gapo pun kena cuma juga kita dengar. Kadang-kadang macam-macam juga dalam tu. Nampak benda sia-sia pun banyak. Pilih. Yang duk kot tip-tam sangatlah hak sia-sia tu. Ni raikan teluk duk kot tip-tam dia. Raikan suka nakal buah berkerah hati tu kot tip-tam dia. Tu. Hak habit ni tak ada mana. Kalau tekan nak tu 5 minit baru temu Habib Umar. Tekan 5 minit baru temu Habib Abu Bakar. 5 minit pula baru temu orang ngajar Al-Quran. Sia-sia dulu lagi. Kalau tak pakai di mula, kau lebih afdal. Kadang kita pakai tinggal jauh. Telinga pun tak berkongsi, mata pun tak berkongsi. Sebab itulah, yakinlah orang yang tak akan tersesat di pondok, hati dia lebih tenang pada orang pakai. Nisbah mengaji, nisbah amalan, nisbah ibadah, dia lebih tenang pada orang pakai. Orang pakai ni, walaupun sungguh, walaupun kita kaji kuat tak mana pun, hati dia kacau, hati dia tak tenang. Ibadat dia tak manis. Ibadat tak manis. Ia pula kacau. Dia ada was-was mari. Sebab tu Musnah suruh kita jaga telinga maula-maula. Jaga telinga. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Tengok dia banding. Dan ketahui olehmu, hendak ketahui olehmu, wahai yang berjalan kepada Allah. Hei yang berjalan kepada Allah, wahai salik. Ketahui olehmu akan bahwasanya apanya dalam sya'ni. Hendak ketahui olehmu akan bahwasanya perkataan yang didengar itu, perkataan yang didengar, perkataan yang kita dengar pada tiap-tiap hari. Hak didengar tu bukan sehari dah, nana hari. Perkataan yang didengar, yakni perkataan yang kita dengar tiap-tiap hari itu. Hening, petang, pagi, esok. Kita tak boleh lagu tu comel wis makan dengan makan ni. Sebab makan ni kita makan hari-hari. Elok ke? Makan kata satu ketika dah. Dengar kita dengar hari-hari. Maka makan pun makan hari-hari. Semakan dengan musyabbah. Musyabbah bih tu semakan. Bahwasanya perkataan yang didengar tu, perkataan yang kita dengar pada tiap-tiap hari itu, seperti bandingan seperti makanan. Makanan. Jadi makanan yang dimakan tiap-tiap hari. Makanan yang kita makan tiap-tiap hari. Supaya dengan makan ni juga. Supaya ke mana? Setengahnya. Ni setengah ni orang panggil nak menyata wajah syabah. Wajah serupa. Supaya ke mana? Perkataan yang kita dengar supalah dengan makan ni yang kita duk makan hari tu. Supa ke mana? Ini menyatakan wajah dia. Setengahnya. Ini pihak ni supanya. Padahal dengar ni dia masuk ke telinga, makan dia masuk ke mulut, dia tak supa kot tu. Tapi supa kot ni.
Setengah makanan tu boleh kita kata nyo tu itiman. Nyo rojok kepada makanan pun sah, rojok kepada perkataan pun sah. Kadang domir pada wajah syabah boleh rojok kepada musyabbah, boleh rojok kepada musyabbah bi. Karena kedua-dua tu berkongsi pada wajah syabah dah. Maka di sini moleknya kita rojok pada makanan lah, nyata sikit murad. Seperti makanan, dia kata. Setengah makanan ni memberi manfaat. Memberi manfaat. Apa manfaat? Jadi memberi faedah kepada orang yang makan. Memberi faedah kepada orang yang makan. Setengah ada manfaat. Nasi ada manfaat. Air ada manfaat. Ikan ada manfaat. Itu makanan yang bermanfaat, yang berzat, yang vitamin, san tu san ni. Setengahnya ada manfaat. Dan setengah makanan tu memberi mudarat. Memberi mudarat. Apa memberi mudarat? Yakni berbahaya kepada tubuh badan. Berbahaya kepada tubuh badan. Kita kata becing lah. Tak ada manfaat apa becing tu. Sedap rasa gitu ya tu. Bertambah mudarat dah. Tu ada makan ni maksud tu. Makan ni hak becing banyak. Tu jenis tu. Dia kata setengahnya memberi mudarat, bahaya kepada tubuh badan. Tu. Kadang-kadang dengan sebab sedap ya kita makan, tak ada manfaat apa. Supaya dengan kita kata kita duk makan nampan gapo demo duk baca kaimuk tu, tak ada manfaat apa. Ada gapo ya orang gapo. Ya orang gandong gitu, ya tu pun ada manfaat gapo. Cuma nak sedap lip mulut memang kata tu. Piliting mulut dengan tak ada manfaat apa juga. Tak ada manfaat ni. Makan banyak-banyak mudarat dah. Setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar. Dan setengah makanan tu penawar. Jadi menyembuh penyakit. Menyembuh penyakit. Setengah-tengahnya menisai madu lah. Tukar ali lah. Tu. Penawar. Tak apa lah penawar kat mana pun. Jadi setengah ada penawar. Tu daun-daun kayu, bocor-bocor kayu. Tu jadi penawar kalau makan. Dan setengah daripada makanan tu racun. Ialah racun. Jadi racun yang membawa kepada mati seorang. Racun. Dan yang membawa kepada mati kita. Membawa kepada mati seorang. Racun kau tamu-tamu lama mati dengan racun tu. Sebab benda tu. Gitulah perkataan pun. Gitulah perkataan pun. Ada perkataan yang jadi manfaat kepada kita. Ada perkataan yang beri mudarat kepada kita. Ada perkataan yang jadi penawar hati kita. Ada perkataan yang diracun kepada hati kita. Dengar khatamah racun. Minta dengan nasihat dia. Mudah-mudahan jadi penawar bagi hati. Tiba-tiba dengar kau lain, kau jadi racun dah. Tu macam-macam. Kalau itu perkataan begitu. Bahkan sungguh pun seperti, tetapi ni orang panggil idrak pada kata seperti. Dia ada wajah lebih lagi. Sungguh pun supo, tapi lebih kot ni lagi, lebih kot perkataan lagi. Dia kata bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati. Bahkan berkekalan. Apa berkekalan? Tetap lama. Tahan lama perkataan itu. Jadi kesan perkataan itu. Perkataan itu tak tahan dah. Yelah, kesan dia tu. Berkekalan. Jadi tetap lama perkataan. Jadi kesan perkataan tu. Kesan kecek pe tu tetap lama, kekalan, berkekalan di dalam hati. Jadi hati orang yang mendengar. Orang yang dengar tetap lama, kadang dia ingat sampai mati. Ingat sampai mati. Kawan tak lupa kecek pe. Lama amat hari lah raya, tapi ingat kata itu tak lupa. Luka sampai ke mati. Luka sampai mati.
Kalau dia pesek tak cucu pula pasal dia besar. Dengan dia tu. Dia biasa kata ke ayah sikit. Ia tetap lama dalam hati kita. Berkekalan tu lebih lama tak pada berkekalan. Jadi berkekalan dan tetap lama perkataan itu dalam hati kita lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Lebih lama daripada berkekalan dan tetap makanan berkekalan di dalam perut kita. Makan ni dia apa hari ya tubik dah. Masuk dalam perut tak apa hari. Tubik dah, sehari ya tubik dah. Kadang-kadang setengah orang masuk pak tubik terlalu dah. Bukan tubik terlalu dah. Hok baru masuk tadi tubik dah. Hok masuk pagi tadi tubik dah. Bila yang masuk di tengah hari, hok masuk pagi tadi tubik dah. Jenis mudah lagi tu. Ada juga tak tetap lama dalam perut. Tu dia. Sebab tu kena jaga perkataan lagi lah lebih daripada kita jaga makan ni. Tu. Kita cuma makan ni pun cuma perkataan juga. Kerana makanan itu hilang ia dah. Tu ni. Ni ilat pada kata lebih lama daripada berkekalan makanan. Jadi berkekalan perkataan itu dalam hati kita lebih lama pada makan ni dalam perut kita. Makan nasi, makan tepung, berapa hari, berapa jam je. Lebih lama tu sebab apa lebih lama? Kerana makanan itu, bermula makanan itu, hilang ia makanan tu. Hilang. Dihilangkan. Dari dalam perut besar. Perut besar ni maidah tu lah. Kat pok tu lah. Tu. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar. Hilang. Apa hilang? Jadi terkisar. Hancur. Tu hilang. Bukan hilang pecuk gitu. Itu jatuh. Ya kau tubik kat bunga pula. Hilang jadi hancur ia. Dari dalam perut besar. Maidah orang panggil. Ataupun perut kat pok kita tu. Dia akan hancur daripada perut. Hilang tu tak luk. Dengan tidur. Dengan sebab tidur. Bila tidur. Ya hilang lagi. Ya hancur. Ya yoi. Dan umpama tidur seperti berjalan. Bekerja. Kita berjalan. Yoi tu baik berat. Kalau getak-getak perut sana ni. Berjalan sikit ya. Kau hilang dah. Kau hilang. Ya itu baik. Ya hancur lagi. Tu makan ni. Ya hilang dah ya. Dengan sebab tidur kan. Umpama tidur seperti berjalan bekerja. Dan terkadang. Hak jenis lama sikit. Bukan ada. Dan terkadang. Berkekalan ia makanan tu. Berkekalan ini tetap juga. Tetap ia makanan tu. Tetap dan berkekalan di dalam perut kita. Dalam perut besar. Kadang-kadang ada juga. Bukan kata lagi selalu. Tetap dalam perut. Berkekalan beberapa hari. Seperti daging-daging. Bila makan daging tu. Dia bukan selalu juga daging. Sehari, 2 hari baru habis. Tu. Habis tu makan daging tak boleh makan banyak juga. Ya perut tak ada kisah. Tu nak hadap ayah haji dah ni. Tu. Daging ni tak boleh. Dia lama nak kisah. Kita ingat dah kajian demo apa hari, 2 hari, 3 hari barulah kisah habis. Kita rebuh pun nak boleh hancur tengok. Makan hak hancur dah tu. Makan hak baru dah tu pun payah lagi. Tu daging. Lama juga. Tengok kita hancur. Penobong ingat butir tamak. Tu. Macam-macam lah caranya untuk nak cepat lemuknya daging. Tu banyak beberapa hari kata dia. Perkekalan itu beberapa hari. Kemudian hilang ia, hancur ia makanan tu. Lepas pada tu kau hancur. Hilang tu dengan makan pencahar. Dia kata hilang dengan sebab kita duk makan pencahar. Kadang-kadang Allah dah puasa tak habis.
Kena makan benda tu benda ni, makan ino gak karaikot lot kapok nenen tho. Makan benda tu will go perut, makan nak tolong yai. Makan pencahat ni apa pencahat? Pencahat ni alat-alat yang melembutkan makanan. Makan ni jadi alat-alat yang melembutkan makanan. Adalah Arab punya ada, ya adalah. Kata dia. Makan ubat tu masuk gi nak wi cepat acur makan ni, wi lemukkan makan ni. Tu. Tu. Maka hilang tu juga dengan sebab makan pencahat. Apa pencahat? Musannif kita buat buang lip, buat jaga yakni julab, dia kata dia. Julab ni ubat untuk menyucikan perut. Julab tu. Tu. Makan pencahat yang ni ubat, makan ubat juga. Makan ubat nak cuci perut, nak yai, nak thai molek. Ya kap thai tu. Tu orang tak berok lama-lama tu makan hok tu baik. Tu baik. Julab tu mana ubat untuk menyucikan perut. Mudah qada hajat dan sebagainya. Tu. Tapi akhirnya habis juga kan? Akhirnya habis juga walaupun beberapa hari berkekalan sekalipun. Adapun perkataan yang jatuh sifat. Adapun bermula perkataan yang jatuh ke dalam hati, yang jatuh ia ke dalam hati. Tu perkataan yang jatuh dalam hati. Jatuh di sini dengan maknanya yang menyakit, yang timbul dalam hati. Yang timbul dalam hati. Kesal dia tu. Perkataan yang jatuh, yang timbul ke dalam hati kita. Kecek pen ni kita dengar pak. Maka terkadang berkekalan ia perkataan tu. Kadang-kadang berkekalan. Tetap lama. Ingat lama. Itu berkekalan. Maka berkekalan ini ingat lama. Ia perkataan tu. Berkekalan di dalam hati. Ingat lama dalam hati. Berkekalan seumur hidup. Berkekalan seumur hidup. Bukan sehari dua. Seumur hidup. Apa makna seumur hidup? Jadi sampai mati. Sampai ke mati. Ingat. Mulut luar yang maaf. Tak apa orang maaf. Ingat dia mulut kata gitu. Ya Allah. Lepas orang ramah-ramah pula. Allah. Tu. Kalau tak kata pun, yang mulut kecap benda sia-sia pun ingat lama lah. Ingat lama. Ingat lama sampai ke mati. Ingat. Kadang-kadang ingat lagi saya ada buah gitu. Orang kita bukan ingat belakang. Kadang-kadang dia dengar mari perkataan cocok dengan hati dia tu dia ingat lama, ingat apa mati. Sebab tu saya kata terkadang-kadang tu bukan semua juga. Kadang-kadang berkekalan ia dalam hati sampai seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan tu yang jatuh dalam hati, maka jika adalah ia perkataan tu perkataan yang jahat, perkataan perkataan yang menimbun dosa, perkataan tak comel, yakni perkataan yang jahat yang tidak diredha oleh Allah, perkataan yang dilarang oleh syarak, itu jahat. Perkataan yang jahat, perkataan yang dilarang oleh syarak, tidak diredha oleh Allah dan menimbul dosa. Kalau perkataan yang kita dengar tu perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan tu sentiasa jadi berkekalan. Sentiasa dan berkekalan. Dan mesti ia perkataan tu sentiasa berkekalanlah perkataan tu memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Memfitnah, membawa kepada kerusakan. Itu memfitnah.
Maka sentiasa ia perkataan tu memfitnah, membawa kepada rusak. Tu. Jadi kau punah mata, ia fitnah semata. Tu. Kalau perkataan tak comel. Sebab itulah budak-budak ke, orang tua duk balah ke kat dia kecek. Budak-budak ni yang mudah ingat. Orang tua kecek campur mata ni gini dia dengar. Dia dengar gitu tu. Jadi pomdai dia. Memfitnah lah otak dia sampai ke dia tua. Ingat lagi pejam mata, ingat lagi ayah duk kata, mak duk kata. Perkataan ni kadang memfitnah. Orang panggil duk lok lon turuk gi. Duk turuk lok lon, koi tam lok lon orang tu gi. Kata ni bila kita dengar, dia turuk kita, duk fitnah kita dan mendatangkan waswas, menimbulkan waswas kacau dalam hati. Tu. Tapi tak boleh dengar mana sayang buah banyak tu. Tak boleh dengar. Jadi orang yang kecek bining sokmo tu masa dekat sangat. Masa dekat sangat. Punah sudut ngamu tak boleh. Bukan tak siap sai, tapi kawan nak ngaji kalau. Mu nak bining mu kena masuk buah sama-sama pun nak bining mu tak boleh main buah depan tu. Kaca punah. Jahit dah. Mudah gimana jadi. Tak gitu. Hak jahat tu duk kaca. Cuba. Hei. Kawan boleh butina tu pula. Tu jangan. Tu. Sikit budak ni orang kampung tu sikit. Boleh buat orang tina tu pula. Nak tak widimu sah? Widimu. Tak kecek lagi, tak rosak lagi, try tengok. Kita jenis tak wahai mana pun dengar lama-lama. Hak jenis kaki tina tu suku dah. Dia kecek hak tu semacam pagi kecek hatina, tengah hari berkecek hatina. Lek malam berkecek hatina, belum nak kan nasib berkecek hatina. Kita jenis tak wahai mana, dengar wahai pak kita. Kadang-kadang tak wahai mana ni, tapi benda tu dok fitnah dan mewaswahkan otak kita. No deh. Apa dia mau kecek lah kecek teh. Kitu harus jadi punah mari sampai ke sini ya budak. Kerana my fine. Tu je perkataan aku. Allahumma salli ala. Mula daripada dengar banyak. Sebab tu duduk dengan tok guru, duduk dengan orang lain, duduk dengan orang yang ada ilmu ni, kita malam-malam pun rajin pak kita. Nabi ibarat supaya dengan kita duduk dengan orang jual minyak bawang tu lah. Belah dah kita tak apa punya bawang lekat mai kita juga, kita saing dengan dia, kita tak jual apa. Dia mau sedap. Lekat juga kain kita masuk rumah dia tu, mau sedap dah kain kita. Tu. Ni dak bersaing dengan orang jual budu misalnya. Masuk dalam rumah dia tu wah dah. Tu beg rumah tu lekat. Lalak teruk dulu. Kau tak jual budu ni. Apa? Dak bersaing dengan cut tu. Dia rasa dia dah. Dia terlekat. Kesel dia ada. Bukan nak mencela orang jual wudu, kita berhajat juga, tak ada dia tak sudah juga macam ni. Tapi nak dia kata cara besar itu dia lekat. Dia terlekat gitu. Tu dia. Habis itu bahkan terkadang mensebabkan ia perkataan tu. Bahkan terkadang mensebab, jadi menjadi sebab ia perkataan tu mensebab membawa ia. Itu maksud mensebab. Terkadang mensebab ia dan membawa ia perkataan tu akan kebinasaan yang besar. Mensebabkan akan kebinasaan yang besar. Apa maksud kebinasaan yang besar? Tulis itu. Seperti membawa kepada hati kita ingin
mengirja dosa-dosa yang besar. Demikian juga perkataan yang mengandung kebaikan, maka sentiasa membawa dan mendatang kebaikan dan keuntungan yang besar. Dia jago dia. Dengar molek kita khabai, dengar hok molek kita khabai. Sabit tu tak leh. Ning dengar lagu sokmo perah pa kita tak ada faham rasa perah. Dengar lagu Body Slam, dengan lagu Sek Loso, dah. Dengan lagu apa lagi? Nak tu ya kita pun susah. Biasa-biasa tengok Sek Loso apa lagi, Sek Loso. Body Slang, slang apa? Wah kaza. Hatta dengar lagu daripada orang Islam sendiri pun yang bawa lagu pun tak nak kira, tak cara. Lagu mana pun dia membawa kepada kita kaya, khoya akhirnya kaya. Tu dia. Dengan khoya lu lepas tu kaya. Gitu kita dengar. Nah dah. Nah. Kaya tak gitu. Nampak kaya nama tu. Nah. Tu dia. Tu habis. Tak boleh juga. Tak ajar dulu lagi. Orang duk bunuh diri kita. Kadang-kadang ya puas je dengar lagu apa je bunuh diri. Kadang-kadang jesau je rasa tak ada orang dah. Mut lau. Mati pun lah, mai miใคร อีกแล้ว โลกนี้เหลือแต่กู คนเดียวไม่มีใครสนใจ misalnya dah. Maksudnya Gi apa? Gi dengar tak? Gi dengar. Kalau sabuk, kena dengar Quran. Dengar hadis, dengar ilmu, dengar suara tok guru, dengar orang mengajar. Tu. Waktu barulah kita klik semula hati. Hati klik ke bumi. Ni ku tu serabut dengar. Serabut apa? Tu. Dengar baru dengar tu dia. Dak dung ke apa tu? Tu dia. Munirah. Tu dia. Siap. Nak nikah. Anak tak ada besar, nak boleh orang lain pula. Tu dia. Saya kebuat ya. Tu tak dapat memang ibadat dah. Kira nak orang lain semata. Nak boleh orang lain pula. Kalau tak ada besar apa nama. Letih. Kalau dia dengar waktu semua jadi mudarat kita. Tu aduh sakit urat. Dia kata. Malah tak boleh tidur, duk nyok-nyok. Tu dia siap. Apa pun dia nyok tu. Nyok. Dengar sokmo-sokmo. Masya-Allah dia. Akhirnya selera apa kita. Waswas mendatangkan. Tu. Bila berlaku tu tak ada kira berlaku. Tu. Tapi benda tu ada gu mari dengan masyarakat kita. Dengan tu. Dia lama-lama baru dingkap popong. Kita tak nafi kata ada sebagian masyarakat tu duk ada lagi benda tu. Tapi tok guru kita pelisu lama dah benda tu. Tu. Cuma ada lagi orang duk nanti nak bakit semula. Maka hendaklah, wajiblah. Maksud hendak ni bukan sunat. Maka hendaklah, wajiblah bersungguh-sungguh oleh orang tu Pak. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh orang yang berakal.
Orang yang ada akal, yang Tuhan beri akal, kena bersungguh-sungguh. Bersungguh pada, tak lupa ya. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh orang yang berakal, bersungguh pada memelihara, menjaga, menjauhi pendengarnya. Pendengar bagi orang yang berakal. Kalau kita berakal sungguh, moga akal-akal ni, apa akal? Akal tu maknanya menjaga. Diri akal sendiri tu makna menjaga. Aklun ni asal mana menjaga. Apa mana menjaga? Kerana akal tu menjaga tua daripada kebinasaan. Maka kalau kita tak jaga diri kita daripada kebinasaan, berarti tak ada akal lah kiranya. Ada apa sebab tak ada. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh orang yang berakal, bersungguh pada memelihara, menjaga, yakni menjauhi pendengarnya akan pendengarnya orang yang berakal tu. Apa makna pelihara pendengar? Yakni buat gitu, memelihara pendengar. Yakni memelihara pendengarnya daripada segala yang haram dan yang sia-sia. Segala yang haram dan yang sia-sia. Maka di sinilah yang dimaksud oleh musannaf dengan perkataannya bahwasanya maksud ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota yang zahir. Segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Daripada segala perbuatan yang keji. Sini pelihara pendengaran. Hak ni maksud orang musnad duk kecek mai semua. Di awal-awal kitab. Maksud ilmu tasawuf ni. Ni tu kata. Ni memang maksud musnad. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Ni sini maksudnya. Hak musnad duk kecek mai panggil. Moga ilmu tasawuf maksud di sini. Dan segala anggotanya atau kepada pendengarnya. Ini atop, orang panggil atop am kepada khos. Kerana pendengar ni satu-satu daripada anggota dia juga yang zahir. Cuma kecil segala anggota tu untuk nak mengumumkan lagi. Lain daripada tu pun bukan sekadar telinga saja. Memeliharakan pendengarnya dan segala anggotanya, anggota bagi orang yang berakal tu. Yakni anggota yang zahir. Maksud anggota tu, hak dalam tu, hati tu sukulah. Tu anggota yang zahir. Tu kira. Dan menjaga segala anggota yang zahir. Kena jaga mata, telinga, apa semua pun. Kena jaga. Kita orang berakal kena jaga. Memelihara tu sebelum ditanya. Tu takluk kepada memelihara. Kita kena bersungguh-sungguh pada peliharakan pendengar kita dan segala anggota kita. Kita jaga dulu. Jaga sebelum ditanya. Ditanya oleh Allah Ta'ala. Bukan dah umir tu. Tanya. Disoal, ditanya oleh Allah. Sebelum ditanya oleh Allah. Ditanya daripadanya. Daripada pendengar dan segala anggota tu. Tu. Sebelum ditanya daripadanya. Tu dia. Daripadanya tu yakni daripada pekerjaan yang dikerja olehnya. Tu makna. Daripadanya, yakni daripada pekerjaan yang dikerja olehnya. Bukan tanya kata, mana telingamu? Tak, bukan tanya kat tu. Mana matamu? Tak, bukan tanya tentang harta lagi tu. Tanya daripada pekerjaan. Matamu aku beri buat gapa? Telingamu aku beri buat gapa? Kakimu aku beri buat gapa? Tu ditanya daripada. Ini salah satu juga termasuk dalam ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'i. Nikmat-nikmat pada hari itu akan ditanya. Akan ditanya berlaku. Termasuknya nikmat zahir ni. Kena tanya.
Takut tu dah. Oh, bila ingat ke neraka dia takut. Takut pula kita. Saya ingat ulama kata dia. Ulama kata, kalau kata masuk neraka dulu, lepas tu akhirnya masuk syurga juga. Boleh masuk dua-dua. Neraka pun masuk, syurga pun masuk. Kalau masuk dua-dua, baik tak sah masuk dua-dua. Pada masuk dua-dua tu, baik tak sah masuk dua-dua. Tuhan nak tak bucu mana pun, tak boleh masuk syurga pun tak apa. Lah, yang kami masuk neraka sudah. Baik masuk dua-dua tu, baik tak sah masuk dua. Kerana azab neraka tu penting sangat. Sekuat-kuat azab neraka tu, ahli neraka yang azab kurang sekalinya, Tuhan beri pakai selipar. Selipar dalam neraka tu, pakai selipar sekali, gelegak sampai ke otak. Tu azab yang paling kurang dah. Selain daripada ditanya segala-gala. Sebab tu kita tak sen dulu lagi, minta bijau dulu. Pada masuk dua-dua, baik tak sah masuk dua-dua. Kerana kalau masuk dua-dua, kena lalu ke azab neraka juga. Tak sen di azab neraka tu. Tak sen. Waktu Allah. Sehari dia alfasanatin mimma ta'uddu. 1000 tahun. Sehari dia. Tunggu. Ahli neraka, ahli syurga pada tunggu. Tu umat Nabi Muhammad terakhir sekali. Hak masuk dalam syurga nama Juhainah. Hak dah sebut dah ada. Tu pun lama mana dah dia. Orang lain duduk dalam syurga belakang dah. Dia duduk tunggu dia sore. Nabi Muhammad duduk tunggu dia sore. Juhainah. Sampai ke akhir sekali. Oh, dia masuk syurga juga. Allah tak lawi masuk syurga. Mahu lenguh. Betul lenguh. Hancur mari dah badai. Tak alhamdulillah nama dah. Keadaan siksa tu. Lalu tu sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala celuk dalam sungai Al-Hayat. Dalam telaga Al-Hayat. Celuk semula. Cuci klik bersih hidup semula. Kekal abadi. Tu cuci putil pok klik semula. Tapi tulis sel tu duk ada lagi. Tulis sel kelepas sel ahli neraka tu duk lekat lagi. Dia tak wani nak masuk. Dia kata, masuk. Pintu syurga buka. Dia nak masuk gitu, dia tak gamak. Nampak orang ada bersuka ramai-ramai, tak gamak nak masuk depan dia. Sebab apa? Sebab di dia ada tulis sel ahli. Ada tulis sel lagi kata orang ni, biasa masuk neraka dah. Tu, saya kat bagus. Hai, Maria. Hai, mana? Gana, aku malu. Masa tak gamuk. Masa tak, walaupun cuci pun masa tak cuci lagi. Pasal tulis sel ada lagi. Tu kelepasan api neraka. Ni seolah tak orang baru lepas go. Lalu tu, puak demo ahli syurga ni pakat minta dengan Tuhan, ya Allah, hapuskanlah tulis sel tu daripada dia. Akhirnya Allah Ta'ala hapus. Hapus apa? Lopak lalu dah. Lopak masuk ramah-ramah tu. Tak ledek pula. Nampak demo ada tanah belakang dah. Ada rumah masing-masing. Mahligai demo masing-masing ada. Mana hokkunya? Hai dia macam belakang dah. Soalan lagu tu. Dia macam belakang dah buat ni. Hak demo belakang dah. Lalu tu dia klik ke pintu semula. Ya tu. Tu saya kata, gana. Gana. Kok mana? Mu tak boleh masuk. Allah Ta'ala kata, kenapa mu tak boleh masuk? Ya Allah, ya mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, aku dah hak lama belakang dah. Tak ada dah hakku. Aku mau masuk thai. Tanah mek demo. Padahal Allah, tanah syurga ni tak ada istilah tupai. Nupai duduk tu tak ada. Masing-masing. Kalau hak anak pun, hak anak bukan hak pak. Bukan kata hari tu anak pun tupai rumah pak juga dah. Istilah tupai tak ada sepada dunia ni. Le syurga tu dia masing-masing hak. Tu hawi. Lalu tu dia kata tak say, ya Allah. Tak ada. Lepas tu Tuhan kata, gini. Cuba mengkhayal. Apa nikmat dunia hari tu hak mu suka sekali. Nikmat dunia hak sedap sekali bagimu tu gapo? Ya pun khayal, ya ingat hak yang sedap sekali dunia itu. Bila kata, tu hak ni ya Allah aku kaya.
Tuhan kata, aku ganda 10 kali ganda pula atas tu. Dan aku ganda 10 kali ganda hak dunia ni kepadamu. Tanah dunia ni 10 T dunia. Wi kepada ahli syurga hak sekurang-kurang sekali martabat dia. Apatah lagi hak zonnya ni? Tinggi-tinggi. Tak serupa. Hak ahli syurga Firdaus tak serupa dengan ahli neraka ni. Walaupun lagi daerah pergi mari. Tu. Kita ahli syurga rendah misalnya dah. Mudah-mudahan ahli syurga Firdaus belakalah kita. Kita nak pergi daerah. Sayang kita hak duduk dalam Jannatul Firdaus. Jannah hak Nabi duduk, para anbiya duduk. Kita duduk syurga rendah. Kita nak pergi daerah tu. Bila kita pergi daerah, adakah kesenakan yang ada pada syurga Firdaus kita dapat juga? Tak. Ulama kata Allah Ta'ala katuk kecantikan ahli Firdaus tu. Kita masuk pak Tuhan katuk kemanisan dan kecantikan syurga Firdaus tu. Sehingga kita masuk pak, kita tengok, taklah ana li, sedap hakku lagi. Tuhan jaga hati ahli syurga belaka. Tak ada wasa kata orang tu lebih, aku lebih dah. Masing-masing sedap. Tapi dia tak akan dapat kesedapan hak ahli syurga Firdaus dapat. Dia tak akan dapat. Cuma kita tengok, sedap aku dia tak tahu kata Allah Ta'ala tutup kemanisan, kesedapan, kesenakan tu Tuhan tutup daripada mata dia. Dia tengok, tak ada. Sedap aku situ. Sedap mohku. Kita tengok mak orang sedap mohku. Tak situ. Makanya kita tengok saya dia pakai pakaian hak ahli syurga Firdaus. Pakaian tak serupa dah. Krek dia tak serupa. Kelas tak serupa. Maka kita tengok pak. Allah, pakaian dia. Wasa nak tek. Bila nak tu, boleh ke dah hak tu? Tuhan tak beri hak tu. Tuhan tu kat hak lain. Bila tu kat hak lain, dia tengok hak Tuhan tu kat. Molek hak ni. Mana hak ni. Lagu tu dah syurga. Dia tak leh. Hak Tuhan kata walahum fiha walahum fiha fakihatun walahum fiha ma yad'un. Lahum fiha fakihatun walahum fiha ma yad'un. Dalam syurga apa hak yang nak boleh berlaku. Hak yang nak saat ni. Hak nampak demo pakai baju baru. Nak tak? Tahu hak lain. Hak lain comel hak ni. Jaga hati ahli syurga masing-masing. Ahli syurga. Tapi nak masuk pun kena ditanya dulu. Tanya dulu segala anggota badan yang beri itu kita buat apa. Sebab tu baik jaga sebelum ditanya daripadanya. Ditanya pada hari kiamat. Tu dia. Tu sekat tu dululah. Telah berfirman Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu. Tengok sekali lagi. Surah Al-Isra. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada juga qiraat baca kok mana. Tu kena tengok kali lagi dah. Ya kadang-kadang sungguh pun qiraat kita baca kullu misalnya, tapi ada qiraat baca kullah, maka tanggung mengikut tu boleh juga, tapi kena itiman molek. Tu semua qiraat ni terbina di atas i'rab dia nahwu. Tu. Habis itu tengok kali lagi. Telah berfirman Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yanfa'u. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدار كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وبركات لنا في ديننا مع عز كل موسى وذكر رب وفقنا ووفق كلنا تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واعقل أتقيا عظيما نصر بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك القيود واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله نشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي